Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, seperti biasa kita akan buat counter-counter review, counter-counter yang berpotensi. Yang kita tengah lihat sekarang adalah GBS Screener Momentum. Counter-counter yang bermomentum pada hari Jumaat yang lepas. Asyik sasul sahaja. Okey. Ketiga-tiga counter yang ditanda ni adalah counter-counter yang diminta untuk review oleh adik Yahanana. Okey, untuk pengantaran adik Yahanana, sekarang ni counter adik yang tersenarai adalah 3 saja. Nanti saya akan review yang lain-lain ya. Okey, saya pula akan review counter yang lain-lain. Alright, kita terus ke Erika dulu. Okey. Tengok weekly dulu untuk tahu overall trend dan kita mencari counter yang uptrend secara naked eye ya, kita boleh nampak dia adalah uptrend. Macam tu uptrend. Kita boleh ambil dekat sini 1 2 3, ambil parallel channel sebab parallel channel ni kita mudah nampak lah kita buat macam tu saja, nampak dia sekarang dalam uptrend channel. Itu adalah di weekly. Seterusnya, apa yang kita nak tengok adalah MACD hampir cross up. Sini dah bagi satu CS bullish. Alright. Tapi belum ada bola-bola bullish ni. Yang kuning adalah bullish, yang biru adalah bearish. Sekarang dia belum ada dot kuning. So, kita belum lagi lah kata dia officially bullish. Kalau kita kata nak confirmation, kita tunggu satu dot keluar. Okey, dah confirm dia akan buat satu trend baru ke atas, uptrend. Alright, seterusnya kita tengok Stoch RSI. Okey, GBS Stoch RSI. CS adalah candlestick yang di dalam ini. Alright, kita tengok biru cross up, merah. So, apa petanda dia? Dia nak naik. Okey, lepas tu kita tengok mana ya adik Yahanana. Kita tengok yang dia punya line pink ni, bila dia dah cross up bawah, bawah pula atas 50, dia adalah counter strong momentum. Seterusnya kita tengok ADX, kita nak di atas 20. Sekarang dia adalah 50. 50 tu adalah strong momentum. RSI kita nak di atas 50, strong bullish. Okey, positif, semuanya positif. Seterusnya kita tengok kolam dan volcano. This is one. Okay, this is one, this is two kan. This one is kolam yang ada hijau-hijau. This one saya panggil dia sebagai volcano. Dan seterusnya dia buat, ini adalah dia punya, apa kita panggil, kawah. Kaki-kaki bukit. Okay, ni dia baru je nak naik bukit. So far so good kan. Dia di bawah oversold, baru nak naik. Dia mendongak, nampak? Dia baru nak buat bukit baru. So, positif lah. Bila weekly dia positif, kita terus ke daily. Sebab kita tahu bila weekly adalah positif, dia dah uptrend, dia ada semua signal-signal yang positif yang kita discuss tadi. Maksudnya, counter ni kita tak perlu nak bimbang sebab in case katalah kita intraday ataupun kita swing untuk short term swing 2-3 hari, kita tahu kita boleh bergantung pada counter ni. Kalau dia tak naik hari ni, dia akan naik esok lusa. Sebab dia overall adalah counternya uptrend, ada strong bullish, ada strong signal dia nak naik. Alright, so kita pergi ke harian. Alright. Daily apa yang kita nampak? Okay, apa yang kita nampak? Yang ni dia dah start buat volcano, dia dah start nak sampai ke fasa overbought. Okay, terlebih belian. So, kita tengok overall dulu. Okay, dari segi ini kan untuk kita tengok dia di fasa apa. Adakah dia dah overbought ataupun dia dah oversold. Okay, kita tak nak ambil counter yang overbought sangat sebab kalau counter yang dah terlebih belian, dia akan apa? Bila ada operator semua, pembeli-pembeli, trader semua tu dah beli, dia nak apa? Kalau dah sampai ke atas ni, mestilah dia nak take profit. So, bila dia take profit, harga akan drop. So, kita nak tengok ni lah RSI dah sampai 74 tu sebenarnya kena berhati-hati sikit. Bila sampai 80 selalunya dah overbought lah. Start nak cross ke bawah. Yang ni kita nampak dia dah start merapat.
Macam ni yang merapat, nanti kita takut dia dah start nak turun lah. Kalau kat sini baru cross yang pink tadi, weekly kita tengok baru cross yang pink. Untuk swing nampak cantik sangat-sangat. Okay. Maksud saya untuk weekly, maksud satu candle adalah 1 minggu. So, maksudnya untuk swing sebulan 2 kan. Nampak dia cantik. Alright. So, untuk kita tengok daily ni, kita mungkin swing beberapa hari atau seminggu 2. Okay, momentum tu selalunya dalam seminggu hingga 2 minggu counter tu. Counter yang bermomentum. Alright. Sini kita nampak dia dah hampir ke atas dah. Sini pun dah satu signal lagi dia dah start nak buat volcano. So kita kena ambil langkah berhati-hati. Bukan kata dia tak boleh naik, tapi kebarangkalian dia turun sedikit dulu untuk retrace. Sebab apa? Kita tengok kat sini dia sebenarnya baru saja nak naik. Okay. MACD dia cross up tune. Bullish. Nampak tak di mana yellow ni? Okay, yellow ball ni adalah bullish macam parabolic SAR. Menandakan uptrend berlaku. Dia buat uptrend. This one dia buat downtrend. Okay. Maksud candle pun bullish hijau. Lepas tu dia sentuh upper BB. This ada 2 BB BB kat dalam ni standard deviation 1. BB dekat luar adalah standard deviation 2. So bila dia dah start sentuh ni selalunya dia akan naik. Untuk untuk BTST dia adalah counter yang true. Kita expect hari Isnin pagi dia naik. Sebab dia dah touch upper BB. Okay. Kalau kita nak tahu, okay, pasang contoh pasang ni indikator intraday ni, kita tengok dia touch this one is downtrend channel ataupun kita boleh tengok sebagai line tak dekat sini 705 20 candle sebelum candle tertinggi 20 candle sebelum, maksudnya antara 20 candle dia yang tertinggi dekat sini line ni. So bila dia berjaya breakout with volume, counter tu selalunya akan memecut naik. Di mana-mana saja resisten yang kuat, counter akan naik lah. Alright. Lagi kita boleh tengok ini adalah EMA 100. This one is SMA 200. Yang biru, line biru adalah EMA 50. Counter-counter yang berada di atas EMA 50, EMA 100 dan SMA 200 adalah counter strong uptrend. Kalau kita tengok sini dia start buat downtrend. Okay. Lepas tu dia cross up buat traffic light. Merah, kuning, hijau. Menampakkan dia sedang buat satu trend baru ke atas. Yang sangat cantik. Okay. Kalau kita tengok based on support and resistance. Katakan tadi kita dah tengok sebelum ni. Kita tengok dia ni. Dah sampai kat volcano. This one pun dah nampak dia hampir nak touch dan dia nak start buat reversal turun ke bawah. Tapi kita tengok kat atas pula masih ada peluang dia nak naik. So kita jangkakan BTST pagi hari Isnin ada peluang dia naik sebab tengok di manakah resisten dia. Sekarang 705 mampu lagi dia boleh pergi ke 73 sen. Ini dia punya support 69 sen. Dia baru saja melepasi support ni lah dan dia touch resistance tak. Tunggu tengok. Kalau dia lepas, ada volume masuk lagi hari Isnin ni. Ada volume masuk, dia boleh pergi sampai 73 sen. Untuk siapa yang nak beberapa bit tu, pagi tu mungkin boleh rally sekejap dululah ya. Kalau nak masuk pada hari Isnin pagi, boleh tengok time frame lebih kecil. Kita tengok time frame daily untuk kita rempit ataupun intraday. Sebagai whole picture dia. Sebab secara keseluruhan dia kita nampak dia nak naik dan mampu pergi ke 73 sen. Kita tengok ada line traffic light. Kita tengok kat bawah ni semua ada strong momentum. Cuma kita agak bimbang dia overbought. Tapi kita nampak dia masih ada peluang pergi ke 73 sen. So sharp entry kita boleh pergi tengok dekat 15 minit. 15 minit kita nampak dia dah dia buat apa. Okay, dia buat apa. Dia adalah fasa overbought sangat-sangat betul-betul dah merah. Maksudnya kalau kita predict 15 minit dia nak turun dulu. Adakah dia turun yang jauh ataupun dia hanya turun untuk ambil penumpang? Kebarangkalian hanya ambil penumpang disebabkan tengok kadar dia turun yang sebelum-sebelum ni, minit-minit sebelum ni hanyalah sikit sahaja ya.
dia touch line mark apa, kita tengok. Paling ni pun dia touch sampai dekat yang color yellow saja. Dia trending kat color yellow dan dia tak break yang bawah ni. Warna, this one is color apa ni? Warna biru-biru tak biru ni. Okay, dia belum bocor. Okay, maksudnya dia sampai kat sini, dia rebound dan naik. Dan dia apa ni, kita cakap dia mendaki tu cantik naik ke atas. Dan dia memang daripada dia cross up dekat sini, line traffic light sini, kata candle dia, yang ni kita kata sangat penting kita tengok candle melepasi SMA 200 dan EMA 100 tu, sebab selalunya itulah point pertukaran trend. Daripada downtrend dia pergi strong uptrend dekat sini bila dia candle melepasi SMA 200. Tak kisah dalam time frame apa pun. Sekiranya kita nak rempit, katalah kita menggunakan time frame 50 minit, kita tengok pula candle pada time frame 50 minit tu baru saja melepasi SMA 200 dengan volume dan RSI just nice. Okay, RSI just nice maksudnya dalam above 50, below 80 macam tu lah. Kita takut 80 dia overbought. So dalam keadaan strong bullish, kita boleh entry, sharp entry dekat sini. Okay, walaupun dia turun, kita tengok dia tak turun apa ni, bocor SMA 200 yang warna purple ni. Dan apa kita tengok, kita nampak dia terus mendaki daripada sini, naik. Okay, start sini daripada harga sekejap ya. Okay, kita tanda sini. Saya cakap saya nak cakap saya juga akak. Okay, akak tanda dekat sini. Ambil dia punya julat harga. Adik. Okay. Adik tengok dekat sini. Adik Yahanana. Okay, tengok dekat sini. 625 tarik. Tengok berapa banyak dia buat kenaikan daripada dia cross up SMA 200 menuju puncak. Okay, menuju puncak. Alright, 12%. 12% dari 6 Disember sampai latest hari Jumaat, berapa hari bulan? 10 Disember. 6 sampai 10, 4 hari lah ya. 4 hari dia buat kenaikan dan dijangka akan meneruskan kenaikan. Selagi dia tak bocor ni, support yang biru ni, right je lah. Sehingga kita nampak kita nampak dia trending. Trending tu maksudnya candle tu cantik saja dia duduk atas ni. Okay. Sebab tu nak cut loss, jangan terlampau sharp cut loss. Bawah je jatuh, drop je bawah line biru tak biru ni. Kita tahu cut loss, no lah beberapa bit di bawah lah. Ataupun kita boleh jadikan color biru ni. Nampak yang ni nampak dia bila dah bocor, kalau kita cut loss rugi sebab dia still naik. Mungkin kita boleh letak dekat biru sebagai point of cut loss. Sebab dia punya trending hanyalah di line biru yang ni Line biru ni biru apa? Saya masalah buta warna pula saya rasa. This one is blue apa? This one is blue apa? Dia trending kat atas biru ni dan dia buat traffic light. Biru pula. Merah, kuning, sebenarnya hijau ni. Kalau nampak. Okay. Secara keseluruhannya nampak counter ni berpotensi untuk buat kenaikan pada hari Isnin. Overall cantik saja. Resisten kita tahu tadi 73 sen. Perlu mengambil langkah berhati-hati sebab dia di fasa overbought. Dekat 50 minit mungkin kita boleh cari satu point dia turun terlebih dahulu. Sekiranya dekat 50 minit ni kita still tak yakin yang dia turun dekat line either this one or ni, contoh kat sini. Kita tak pasti dia akan turun kat situ. Kita boleh guna teknik seterusnya, time frame yang lebih kecil, 5 minutes. Adakah dia sampai satu tempat yang kita nampak dia berhenti menjahit ke? Nampak dia fasa distribution ke? Adakah candle ni dia bermain di antara harga ni? Maksudnya ke barangkalian dia dah sampai dia punya exalted kepenatan, tak mampu nak naik dah. Dia perlu retrace terlebih dahulu dan dia buat satu kenaikan yang baru. Contoh macam ni, kalau kita pasal lower high, low semua tu. Sekejap
Sekejap. Okay, kita nampak. Dia dah buat higher high. Dia nak buat higher low. Adakah dia buat another higher low? Okay, mungkin sini payah nak tengok. Buat line. Okay. Sekarang dia naik hanya dah turun macam tu saja. Terlampau cantik sangat naik dia. Kenaikan dia tu hanya macam dia tak ada buat satu stop berhenti distribution macam tu. Maksud saya macam ni. Allah, macam mana saya nak review kaunter banyak ni. Satu kaunter pun lama. Dia tak buat macam ni lagi. Kalau dia ada buat macam ni, kita cari point. Katalah kita nak entry. Tapi tengok sini dah overbought. Agak berhati-hati. Kalau dia turun dulu, kita cari point. Dia drop dekat mana-mana ni. Okay. Lepas tu dia berjaya breakout. Dia akan jadi resistant nanti dekat harga-harga sekitar katalah sini dekat sekitar 710 ke apa tu. Dia berjaya breakout baru kita boleh entry satu lagi. Mungkin dia retrace dulu lah sebab tengok ni dia dah sampai fasa overbought. Tapi overall dia akan naik hari Isnin tu. Cumanya kita nak tahu dia turun dulu dekat mana ke ataupun terus membuat kenaikan dan drop. Sebab dia dah start overbought tapi kita tengok daily cantik. Daily dia ada peluang lagi sekejap. Tukar balik kepada candle biasa. Lilin. Alright. Okay, kalau kita tengoknya dari segi channel yang draw ni pun dia mampu pergi ke middle channel Kalau kita pasang yang ni pula, kita nampak dia boleh pergi 7/3 sen terlebih dahulu dekat area-area middle channel juga. Mampu pergi kat situ. Kita rasa dia memang akan pergilah harga tu pada hari Isnin. Prediction saja, bukan tu wajib dia pergi Predict sebab nampak gaya masih ada ruang untuk dia naik. Satu sebab dia punya middle channel masih ada peluang dekat sini. Lepas tu line tak dia kalau ada volume breakout boleh pergi lagi. Once nampak dia dah start nak cross ke bawah, okay, TP take profit. Itu untuk siapa yang masuk memang kena fast in fast out. Dia fast in fast out, see money take money, nampak duit cabut. Siapa yang hold, yang dah masuk awal, okay, boleh hold Holder boleh hold sebab overall nampak dia boleh mampu buat kenaikan lagi lah. Untuk swing, sebab kita tengok weekly cantik siapa yang nak swing boleh hold lagi. Saya expect orang yang swing yang masuk dekat candle validation ni. Di weekly, candle validation weekly. Nampak sini entry dia 650. Candle ni berjaya melepasi dua candle sebelum. Okay, dia buat satu penurunan. Okay, dia nak buat reversal up. Okay, dia buat satu hammer ataupun ni apa pin bar ke, maksudnya kaki panjang ni. Okay, mula-mula dia buat macam doji pin bar, inverted hammer, pin ni. Maksudnya counter sedang cuba merubah posisi daripada dia turun-turun, dia cuba stop selling pressure dan nak reverse up. Okay, minat belian tu ada dekat sini bila dia push price tu naik, dan dekat sini ternampak harga melepasi dua candle sebelum tu dekat sini 650. Ni, dia berjaya cross up dekat sini. So sinilah point entry kita untuk swing 650. Dekat bawah pun kita nampak cantik. Dia baru saja cross up. Yang ni pun MACD baru saja nak cross up. So untuk swing nampak cantik sangat. Siapa yang dah memang masuk, simpan je lah counter ni. Swing sajalah swing. Okay, kalau nak TP pun mungkin dekat area ni lah 770 ke apa ke. Sebab expect dia boleh pergi lebih jauh Kalau kita tengok dekat weekly tu, dia baru saja naik kat sini. Dan yang ni pun MACD baru saja nak start bullish. Dia mestilah akan naik macam ni dia turun, dia start cross up, dia naik ke atas dulu. At least touch BB dia. Ni BB kat bawah lagi kan. Kalau standard deviation 1, BB dia, Bollinger Band dia dekat bawah. Dia mesti sentuh ke atas. So peluang nak naik tu tinggi. Rika memang cantik terbaik. Jaga je support dan resistance. Okay, seterusnya support resistance boleh guna ni boleh guna gancat. Kalau
Kalau kata nak draw sendiri pula, okay, sama ada tadi kita boleh guna line-line SMA, line-line ni EMA ni sebagai support kita pun boleh juga. Line traffic light sekiranya bocor macam biasa. BWAX, ini adalah line BWAX yang hijau-hijau ni. Kalau dia start color merah maksudnya downtrend lah. Dia dah jadi resisted. Ni nampak tak? Dia punya line, satu line hijau merah tu, itu adalah BWAX. Yang ni lain Ni, this one. BWAX tu purata harga dan volume. So kita kalau harga hampir dengan harga semasa, maksudnya cantik lah counter tu. Dekat dengan support, dia mampu naik lagi. Okay. Sama ada kita ambilkan line-line ni sebagai support kita. Bocor mana-mana, line kuning ke apa kita keluar, line hijau ke kita keluar, ataupun kita boleh gunakan gancak tadi. Support gancak ni, mana-mana support gancak, ya this one ataupun yang terdekat yang ni 69 sen, terlampau dekat bagi saya. Kalau nak swing, kita sanggup tanggung risiko lebih sikit selalunya. At least bocor 65 sen baru keluar lah. Alright. Apa lagi? Okay. Kalau tak guna EMA line, tak guna gancak, adalah kita boleh guna support resistance biasa. Boleh juga guna support resistance yang ni Okay. Sebelum ni dia adalah resistance kat sini. Okay. Ni akan jadi dia punya support. Nampak tak warna merah ni? Ini adalah resistance sebelum. So kalau kita ambil tanda line ni, garisan mendata ni. Okay. Di situ adalah support terdekat dia. Sebelum ni resistance merah, tapi dia berikan support SBR lah RBS resistance berikan support. This one also resistance lah sekarang ni, warna merah ni. Okay, kita tahu dia akan pergi 730, tetap 730. Next dia pergi mana? Ini dia ada 52 weeks high di 770, warna orange ni. Warna orange kat bawah, 52 weeks low. Okay. So harga ni mampu pergi sini lah. Ya, 770 untuk swing. So kita tahu one by one dia kena break out this one dulu strong, stay atas harga ni, sustain atas 70 sen. Seterusnya pergi touch 73 sen. Kalau ada volume yang tinggi, dia akan break out lagi lah dan meneruskan kenaikan. Tapi nampak ni dah sampai overbought, mungkin dia touch dan dia drop dulu. Drop dulu sideways sekejap dan naik semula. Overall uptrend, tak ada masalah. Semua ni kita jadikan support resistance kita lah. Kita tahu dekat mana support resistance. Okay. Point of cut loss kita dekat mana. Adakah kita nak buat candle ni, candle yang open hari sebelum tu, yang berjaya breakout hari tu. Katalah kita nak ambil dekat 70 sen. Once bocor 3 bit bawah 17 sen, kita nak keluar cut loss. Boleh saja apa-apa saja teknik kita punya trading plan kita untuk cut loss. Tapi kena ada. Kena set cut loss kita kat mana. Okay, sebab tak semestinya exactly naik. Kita predict dia naik, tapi kita tak tahu apa nak jadi. Kalau orang ada catalyst yang tak bagus, tetap ada jualan berlaku lah. Ataupun orang take profit, tetap akan drop harga. Walaupun di charter nampak berpotensi naik lagi. Okay, sebab tengok weekly cantik. Okay, tanda yang macam tu pun boleh. Tengok line-line yang merah biru tu. Ataupun secara manually. Kita tanda ni candle tak berjaya pergi sini, dia drop. So situ kita tahu ada satu point resistance. Sini kita nampak dia buat satu wick yang panjang dan dia drop. So satu lagi resistance. Sini kita tengok dia ada buat satu lagi wick yang panjang dan dia drop. Itu pun boleh jadikan resistance. Support pun okay, yang ni baru saja lepas. So dia adalah support terdekat. Seterusnya kita tengok mana lagi. Ini ada 1, 2, 3 beberapa candle. Dekat sini nampak wick. Dan banyak candle bersentuh kat sini. Sini satu lagi kita nampak boleh jadikan support terdekat kita 685. Adakah kita nak dekat situ dekat area dengan candle ni. Morobozo ni, ada candle Morobozo yang dia punya open price dekat sini. Okay, kat sini kalau kat last point kita kat mana, 3 bit bawah candle ni pun boleh juga. Dekat 3 bit bawah 68 sen.
untuk swing. Kalau kita tengok double bottom dia punya chart pattern. Sini, sini, sini. Memang predict dia naik lah. Kalau kita tengok chart pattern memang naik lah. Kalau saya draw nanti take time pula. Tak dapat review counter lain. Maksudnya sini, jarak sini kalau secara kita buat sekejap. Sini lah. Lebih kurang lebih kurang. Saya tengok point. Okay, point sini. Sini dia punya kenaikan touch dekat sini. Ni clonekan dia. Okay. Letak balik kat sini. So kita tak nampak ada peluang dia pergi sampai harga sini. Itu dia punya double bottom yang terdekat lah Di 1, 2. Ni 1, 2, 3, 4. Naik. Ni. Turun. Naik. Turun. Naik lah. Okay. Yang keempat. Pump. Dari segi kita swing chart pattern double bottom. Memang dia boleh cari balik lah harga yang sebelum ni. Ni harga yang tertinggi sebelum ni. Dia pergi cari balik lah 77 sen. Alright, dah dengan Erical kita seterusnya YBS. Saya tak mampu lah nak review sampai 9 counter. Macam mana nak review cepat-cepat? Dapat tengok macam mana. Okay, weekly. Okay, kita try buat cepat-cepat. Okay. Weekly kita tengok apa dia buat apa. Okay, overall uptrend buat channel. Cepat. Buat channel. Alright. Dia breakout channel. So dia akan turun kan. Dia dah breakout channel. Dia turun. Yang ni pun dah sampai kat upper BB. Upper Bollinger Band. Sini stock dah start mengering turun macam ni. Dia dah start nampak nak drop Dia naik. Dia start buat sekata macam ni. Nampak nak drop dulu. So YBS weekly. Tak sesuai swing Yang ni dah sampai kat overbought. Sikit lagi lah beberapa hari mungkin lah boleh. Macam tadi Erika macam cantik. Macam boleh swing sebulan 2 kan. Yang budak ni nampak nak drop dulu YBS. Okay, kita tengok untuk daily. Kalau kita draw channel apa cerita. Berapa candle kena sentuh at least 2 candle. Alright. So secara ni kalau ikut candle kita akan draw macam ni. Sebab dia macam candle start kecil. Tang. Dah kotak. Dia akan mungkin sideways kejap masuk kotak. Dia pergi harga area sini. Pump. 610. Katalah kita nak entry 610. Ataupun nak entry breakout harga ni. Boleh juga. Tengok. Dia nak drop dulu. Okay, dia pergi 610. Saya rasa dia akan drop dulu. Ni pun dead cross ni MACD cross down. So sikit lagi turun pergi 610 kot. Dia collect dekat 610 ni. Lepas tu dia naik balik. Mungkin. Sebab masuk dalam momentum. Counter dalam momentum adalah counter ada RSI semua kan. Cantik kan. Tengok This one RSI 57 apa? Bullish kan. ADX atas 20. So bullish kan. Ini pun nampak ada candle kecil-kecil warna hijau ni. Maksudnya dia ada point nak reversal. So saya expect mungkin dia sideways dekat area sini dan dia naik. Macam ni Kita predict sahaja. Tak semestinya betul-betul berlaku macam tu. Dia naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Macam tu. Sama ada dia breakout dulu middle channel dan terus naik. Ataupun dia sentuh, dia drop dulu dan baru buat kenaikan yang baru. Okay, nampak sekarang dia nak cari kat area 610 dulu. Lepas tu kita tengoklah pula confirmation dekat mana. Gancak dia kat mana, support dia. Oh, betul 610. Okay, next 57 sen. 57 sen dah bawah sangat. Mungkin dia pergi 61 sen, 61 sen sajalah. Alright. Kalau dia pergi 57 sen, kita tahulah support kita kat sini. Katalah kita entry, sepatutnya nak entry candle validation Candle kenalah makannya 2 candle sebelum. Bullish candle, makan 2 candle sebelum untuk confirmation dia naik. Macam kita buat Pibo pun, kena confirmation dia naik. Contoh Pibo adalah macam ni.
Sekejap delete semua. Fibonacci retracement. This one is retracement. Ambil point low kat sini. Satu swing sampai atas sana yang tertinggi. So kita tengok dia drop dekat mana. 50%. So kalau dia naik atas harga 645 boleh cari entry. Okay, tapi bullish lah Kena ada satu candle yang cantik, bullish. Kalau ikutkan validation kena makan dua candle sebelum. Okay. Candle ni makan je dua candle sebelum masuk dekat sini. 665. Tapi kena ada volume lah Dekat bawah ada volume. Kalau kat platform tengok ada 1000 lot masuk. Buy rate 55%. Tengok balik video intraday saya. Macam mana entry yang cantik tu. Harga di bawah. Ni harga di atas. Ni BWet duduk di bawah harga semasa. BWet. Okay. Yang ni pun nanti terjangka dia kena cross up dulu lah Yang ni kan dia tengah down. Tengah menurun. Biru kena cross up merah. So, bila harga ni naik nanti candle ni, elok-elok lah dia cross up pun. Stosh pun belum cross up Stosh kena cross up dulu. Biru kena cross up atas merah dulu. Sebab dia adalah leading indicator untuk oscillator. So, MACD ni dia follower. Dia lambat sikit, dia lagging. Stosh cross up dulu. Rasa dia buat confirm, okay aku nak naik. Aku follow si Stosh. Dia pun cross up. Bolehlah kita. Ada yang nak masuk ke MACD, okay. Ada yang rasa nak masuk terus sebab dia confirm benda ni dah validate candle. Bersamaan dengan Stosh cross up. RSI semua dah confirm dah cantik So dia masuk je. Ni kita expect dia drop dulu. Expect turun ke area sini lah Kalau tak kita buat je lah kotak macam ni Breakout kotak tu masuk. Okay, YBS overall dia sebenarnya cantik je. Cuma dia akan retrace dulu. Kita expect dia main sideways itu kena tunggu volume breakout dah masuk. Semua ni cross up dulu Stosh cross up dululah. Dan candle validate naik makan dua candle sebelum. Alright, seterusnya. Candle yang kita sama adik. Akak tengok evergreen lah. Kita sama. Sekejap Boleh tak buat review 3 counter je? Yang lain study sendiri boleh? Macam biasa tengok weekly. Macam mana orang review banyak-banyak counter? Saya dah macam penat dah. Alright. Okay. Yang ni nampak dia ada neckline. Di sini perlu breakout. Okay. Yang ni kena naik buat ni dekat upper BB. Ni BB ni upper BB macam ni naik pergi standard deviation 1, upper BB standard deviation 1. Lepas tu dia pergi sentuh yang atas ni. Ni dia tak sentuh kan. Naik kat standard deviation 1 pun tak lepas lagi. Dia kan macam tu Bollinger Band. Siapa dah biasa dengan Bollinger Band? Bollinger Band kan macam ni. Harga yang bawah akan cari atas Bollinger Band. Dia squeeze, dia naik. Dia turun. Dia squeeze sekejap, dia naik. Dia mengembang macam ular. Sarung ular naik. Dia turun. Dia kecut sekejap. Dia cross naik. Gitu. Dia akan meniti atas ni. Gitulah. So, kena break up with volume. Okay. Ni nampak dia ada bullish. Nampak? Ni. Ball bullish tu macam parabolis start nak buat uptrend lah. Okay, yang ni gunung naik, mendaki gunung. Kita tahu resisten gunung dia kat mana? Kat sini, tanda siap-siap. Kalau dah merah menyala area sini, hati-hati. Perlu TP. Okay, resisten dia dekat mana ni? Candle boleh pergi sampai mana aja tinggi? Oh, dekat situ. Kalau nak tengok projection harga macam mana, ini paling low pergi sini. Dia punya neckline dia area mana? Ni neckline. Banyak sentuh area sini. Kita nampak candle 1, 2, 3, 4 lah. Sini yang tak lepas. So, projection clone kan dia.
Ambil letak atas. Ini adalah untuk swing weekly. Ya. Okey, TP 60 sen. Harga sekarang 480. Bukanlah harga kena breakout kan. Buy on breakout. Pak kat sini. Kalau dia gagal, dia bocor 3 bit bawah line kuning 480, cabut. Tunggu apa lagi? Nanti dia turun sampai bawah sini menangis. Nah, apa ni Ni lah dia turun opposite of direction ni. 32% nanti drop ke. Selalu separuh je lah Separuh kat sini. Kalau dia tak berjaya, breakout pump test junam. Cabut. Nanti dia turun rugi kita. Tapi kalau dia pump breakout, nampak strong semua. MACD pun nampak nak bullish kan. Ini nampak. Kuning-kuning ni nak naik. So ada harapan dia pump pecah. Dia test sini. Resistance sebelum. Dan seterusnya membuat kenaikan. Tapi dia adalah pergerakan zigzag. Naik turun, naik turun, naik turun. Swing okey je. Dia turun kejap, naik kejap tu. Tak apalah. Kalau intraday, kena cabut lah. Okey. Intraday nak buat apa ni? Sama lah juga. Intraday. Kita buatlah channel. Saya agak kepenatan nak. Saya tak mampu lah nak review counter yang semua adalah senarai tu. Wow, dia breakout. Apa yang kita risau kalau candle ni dah breakout? Takut dia masuk balik dalam channel. Ni dia naik. Bukan main dah ni. Takut dia cari balik channel dan baru buat kenaikan. Clone-kan dia Clone-kan dia ni. Clone. Naikkan dia ke atas. Mampu tak dia pergi cari middle ni? Sekarang dia dah breakout yang channel satu ni. Kita dapat breakout. Dia carilah middle. Dia buat channel baru pula. Dia merangkak naik atas ni. Ini kan. Ini sebenarnya kita tengok oleh buat round bottom. Rounding bottom. Ini rounding bottom. Banyak pula. Macam mana nak review counter? Dah bercelaru semua benda nak lukis. Ni. Samalah macam tadi lah. Dia punya kalau kita cut handle ni berapa banyak dia jatuh turun. Samalah dengan dia naik. Kalau dia turun dalam 24.58%. So naik 24 lebih kurang. 58% lah lebih kurang. Kita tengok 24 ni. So area sini lah. Sama lah. Area sini lah. Dia naik. Swing. Kalau intraday tak boleh lah clear cara macam ni. Intraday kita kejap-kejap je. Takkan naik pacak tinggi tu lain macam punya counter. Bukan tak ada berlaku. Yes ada. Mungkin dia pergi sini dulu. Resistance di mana lagi ada. Kat sini ada resistance. Dia touch sini tak berjaya. Dia one by one lah kalau daily breakout yang ni dulu. Lepas tu tengok kat bawah. Touch semua cross up apa semua. 50 minit okey ke tak? Sebab kita nak intraday lalu masuk time frame kecil. Time frame kecil apa benda? Delete semua barang lah. Kita tengok sini pun boleh tak? Traffic light cantik tak? Besarkan dia. Zoom tengok. Tarik. Dia kat mana? Oh, traffic light dah start mendata. Jangan dia junam turun sudah. Okey, ini adalah BWAP. BWAP berada di atas adalah resistance. BWAP berada di bawah adalah strong support. Harga akan naik. Okey. Sekarang harga berehat. Resistance dia kat mana? Ni dia. Panjang dot. Ni adalah resistennya. Begitu. Atau boleh pasang. Ni kan sebenarnya ada banyak. Intraday. Collection area boleh tengok dekat mana. Dan support resistance. Next resistance 495. Okay, mungkin kalau intraday boleh TP dekat mana? 495. Masuk harga sekarang ke? Macam mana nak masuk harga sekarang? Kena ada validation. Nampak macam sideways. Candle kena melepasi 2 candle sebelum untuk entry. If not, kena ada cross up. Apa yang cross up? Merah kena cross up kuning. Adakah merah ni cross up kuning macam ni? Okay, nampak? Merah cross up kuning dia naik kan? Lepas tu dia buat traffic light kan? Merah, kuning, hijau. This one apa ni? Hijau, kuning, merah. Terbalik. Kena tunggu cross up dulu baru masuk. Lepas tu
This one kena, kalau kita pakai yang biasa tanpa menatang Allah indicator, kita kena tengok price action. Dia adalah candle. Candle makan 2 candle sebelum, boleh entry sekiranya volume backup kita. Sama ada kita tengok volume backup dekat bar melepasi MA 50 ataupun MA 20. This one ya. Ni this one MA input dia ni 50, candle melepasi 50 ataupun 20 tak kisahlah. Okey, dia breakout kat sini nampak. Lepas tu candle makan 2 candle sebelum, kita put entry. Once dia drop below sini ke 3 bit bawah, cabut. Intraday. Intraday kena ada plan sharp entry, sharp TP, where to cut loss. Normally 3 bits below the entry price. EP ataupun 3 bit below dia punya support terdekat yang kita rasa dia strong lah. This one kat sini lah 475. Okey, 3 bit bawah tu cabut. Macam tu sudah. Yang ni kalau kita tengok ni, ni baru nak cross up, boleh mampu naik sampai ke mana-mana dia boleh pergi. Intraday. Mampu lagi, baru RSI baru 53, ADX kecil lagi. Belum ada momentum. Yang ni cross up atas line pink pump, kita masuk. Tunggu dia sampai right je sampai sini. Boleh pasang trailing stop kalau takut. Okay, takut kita follow harga semasa 3 bit bawah harga semasa. Contoh, yang ni saya selalu ulang. Katalah kita masuk harga 485. Alright. So kita right follow dia. Dia pergi harga 50 sen. Kita tukar kita punya cut loss kita tu. Trailing stop kita lah. Trailing stop tu mengekori adalah echo Trail adalah echo mengekori harga semasa. Harga pergi 50 sen. Kita letak kat 485 harga entry kita. Sebelum ni masa kita masuk 485, tempat cut loss kita kat mana? Mungkin dekat 470 ataupun 465 ke, suka hati kita lah beberapa bit harga entry, harga apa bawah candle. Okey, bila harga dah naik, kita pun tukar dekat harga entry. Bila harga naik lagi, kita pun naikkan lagi. Masa tu kalau drop pun dah untung lah. Kita naik lagi harga cut loss kita tu. Mungkin harga cut loss. Bila kat atas daripada harga EP, tak jadi harga cut loss lah. Harga untung kita lah. Tapi kita trail. Bila harga naik pergi 5 ni, kita letak kat sini. Bila harga naik lagi pergi atas lagi 50, kita pun naik trailing stop kita. Harga naik lagi, kita pun ikut trailing stop kita. Sebab tu orang yang intraday macam mana dia boleh naik sampai tinggi gunung, beraninya. Dia pasang trailing stop. Sebab tu dia berani ride tinggi-tinggi pacak pun. Trailing stop tu, kata dia naik, candle naik pacak candle naik pacak tinggi gunung macam tu. Trailing stop kita pasang. Kata pump dia buang. Terkenalah kita dengan untung 510. Walaupun masa tu harga pergi sampai 525, awak hantar TP kat 525, mana aku nak tahu dia pergi sampai situ je. Mana kod dia pergi sampai pacak terus. Allah, kod dia pergi pacak sampai gunung sana terus. Kita kan pasal training stop. Kalau yang rasa nak pakai ni, macam-macam teknik lah. Resistance seterusnya. Oh, tak ada resistance. Tak nampak resistance. Okey, tak dapat tak apa. Kita buat manual. Z boleh, Z. Okey, buat manual. Allah. Alah. Sekejap. Macam mana nak? Okey. Tak saya nak buat apa sebenarnya. Saya nak tunjuk kat mana boleh pergi harga tu. 3 point 3 point extension Okey, low sini, high sini, turun low sini. Okey, ini kita boleh jadikan point-point kita nak TP. Setiap extension punya Fibonacci. Sini. Ini kalau dia naik pacak ni, tak ada. Dia naik pacak ni saja je. Maksudnya okay, harga kamu gerak, pam. Resistance jaya breakout, pam lagi. 50 sen. Okey, 505 breakout lagi, 515 breakout lagi, 525.
Yang ni semua line-line ni akan jadi support. Ini support. Betul ya, trailing stock kita pasang ni. Dia drop kat sini TP. Dia drop kat sini TP. Kenapa tak TP kat atas gunung tu? Macam mana nak TP atas gunung tu? Katalah harga semasa kat sini. Okey, kita tahu dia next dia boleh pergi 50%. Katalah dia berjaya breakout sini. Okey, kita tahu dia dekat dengan 505. Seterusnya dia akan cari mana? Dia akan cari 515. Mungkin kita boleh beratur kat 515. Macam mana kalau tak sempat QC tu 515? Dengan dia ambil beberapa orang kat depan kita je, lepas tu harga turun balik. Itulah penting lagi ada trading stock. Lebih baik kita jaga risiko rugi kita daripada kita sibuk nak kejar untung. Kita nampak dia boleh pergi 515, kita pergi beratur kat 515. Sekali dia main sentuh 515, dia drop sampai 495. Rugi kita. Tapi jika kita pasang ikut harga semasa, pakai trading stock 50 sen, dia naik 505, kita dekat 495. Dia naik sampai 515, kita ada dekat harga 505 kau. Jatuh pak, terjual dalam keadaan untung. Terpulang lah ikut teknik masing-masing. Harap faham lah apa saya cakap ni. Sebenarnya dah nak azan. Okey, disebabkan sudah memasuki waktu-waktu maghrib, kita berhenti dulu kita punya counter review sekejap. Counter review adik yang Nana adalah yang ni boleh masukkan dalam list hibiscus, evergreen saya dah buat, scope, nadi berhad, AYS, WZ1, WZ1 tu, Erika saya dah review tadi, YBS saya dah review tadi, Kelly. Okey, itu counter cik adik Yahanana. Okey, akak stop sini dulu ya cik adik. Okey, kita jumpa lagi. Siapa nak beli indikator saya berharga RM100, ada 13 indikator, 4 screener, ada support group, ada library, notes dan juga video-video, ada meeting. Kadang-kadang jangan risau, kita nak hidup lama insya-Allah dalam dunia saham ni. Semoga kita semua dipanjangkan umur dengan rezeki yang melimpah ruah. Rezeki dari segi kesihatan, rezeki dari segi pendapatan saham yang melebihi daripada kerugian mesti ada. Tapi kita nak untung yang sangat maksimum, rugi minimize kecil-kecil saja. Okey. Okey, kita nak hidup lama-lama lah dengan saham ni. 5 tahun, 6 tahun, 7, 8, 9, 10 sampai forever lah. Hopefully dapat sustain dalam dunia saham. So, grup JBS tu diharap dengan bantuan semua sahabat kita dapat stay dalam tu. Study sama-sama. So, kata meeting tu mungkinlah nampak macam kadang-kadang. Tapi kalau ikut setahun tu dah berapa banyak meeting. Bayar RM100, dapat indikator, dapat screener, dapat berlangsung meeting belajar sama-sama. Apa yang saya tahu, ilmu saya belajar kat kelas saham lain, saya share bersama. Siapa-siapa yang belajar kelas saham lain, share bersama. Kita buat meeting, kita discuss. So, insyaAllah semua orang pakat belajar, semua-semua pakat pandai. Literate. Just sebenarnya kena cover emosi jugalah. Selain daripada skill, teknik, technical analysis whatsoever. Fundamental, of course ada 2-3 kerat yang suka fundamental analysis. So baguslah bila kita ada dalam satu group yang positif, yang sama-sama nak maju, sama-sama nak untung, sama-sama nak buat profit. Dah azan. Okey, sampai sini saja. Hingga kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk ke Telegram Game Borak Saham. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Jangan lupa untuk membeli indikator saya. Berharga RM100, dapat semua macam-macam. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.